ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung pengajian kita pada hadis yang ke-50. Ha? Lima ha. عن واثلة ابن أسقع رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم فأدركه كان له كفلان من الأجر فإن لم يدركه كان له كفل من الأجر. Hadis ini adalah hadis mauquf. Sanad dia أخبرنا مروان بن محمد وحدثنا يزيد بن الربيعة الصنعاني وحدثنا ربيعة بن يزيد قال سمعت واثل بن أسقع. Itu dia punya jalur dia. Makna hadis daripada Wathila bin Asqa', katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menuntut ilmu lalu memperolehinya, maka ia mendapat 2 bahagian pahala. Siapa yang tidak memperolehinya, maka dia mendapat 1 bahagian pahala. Hadis ini adalah Sunan Darimi tentang kelebihan ilmu dan ahli ilmu, dan sanadnya dhaif kerana terdapat seorang perawi yang bernama Yazid bin Rabi'ah Ar-Rahabi. 2 pahala yang dimaksudkan dalam hadis ini, yang pertama kerana bersusah payah mendapat ilmu, dan ilmu yang dipelajari dan bersusah payah dia untuk mendapat satu ilmu tersebut, maka dia mendapat pahala kerana bersungguhnya dia di dalam menimba ilmu. Itu pertama. Dan pahala yang kedua iaitu dia berijtihad di atas ilmu tersebut. Berijtihad di atas ilmu tersebut adalah merupakan salah satu daripada pahala yang diperolehi. Kerana bersungguh dia menuntut ilmu, lalu satu-satu masalah dia berijtihad di atas masalah tersebut, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepadanya 2 pahala, kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia dengan asbab bersungguhnya dia dalam menimba ilmu dan bersungguhnya dia menyelesaikan masalah. Iaitu satu-satu masalah tu dia berijtihad untuk menyelesaikan masalah, maka ijtihad tersebut tidak bercanggah dengan kaedah ijtihad, dan dia layak untuk buat ijtihad, maka dia mendapat 2 pahala
disebabkan ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala bagi kepada orang yang berilmu. Sementara itu, orang yang tidak memperolehi apa yang dia belajar, dia dapat pahala juga. Pahala kerana dia bersusah payah dan dia hadir untuk mendengar majlis ilmu. Walaupun dia memperolehi satu pahala kerana bersusah payah dia menuntut ilmu, walaupun dia tersilap dalam ijtihad dia. Kerana apa yang kita faham, kesilapan dalam bab ijtihad itu adalah satu perkara yang tidak menjadi dosa. Malahan dapat pahala jika dia berijtihad. Jelas berdasar pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahawa menuntut ilmu ni adalah benda yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu merupakan salah satu daripada benda yang diradai oleh Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan pahala kepada dia kerana kesungguhan dia. Kita bersungguh untuk dapat ilmu, nescaya Allah bersungguh juga nak bagi kita ilmu. Kita bersungguh nak faham ilmu, Allah Subhanahu wa taala juga bersungguh untuk memberi faham kepada kita. Dan kefahaman seseorang itu mungkin berbeza. Kefahaman seseorang itu mungkin tidak sama. Tetapi kesungguhan dia nak dapat ilmu dan nak faham tu, Allah Ta'ala catat dah. Catat sebagai amal yang terbaik. Soal dia boleh ijtihad tak boleh ijtihad tu soal yang kedua. Kerana orang yang faqih dalam ilmu sahaja dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan untuk dia berijtihad di dalam satu perkara untuk menyelesaikan masalah ummah itu sendiri. Soal ijtihad dan ijtihad ni soal faham, kefahaman dia mendalam ataupun tidak berkenaan dengan ilmu tersebut. Namun pahala di sisi Allah dia telah dapat. Walaupun ijtihadnya salah sebab dia berusaha nak selesai satu masalah yang baru ni bukan satu perkara senang. Usul fiqh mesti duduklah kepala dah nombor satu. Dan mesti tahu kaedah-kaedah untuk istidlal dengan cara yang betul. Lalu orang tu dapat apa yang dia perolehi. Sebab itu orang gelar Dr. Yusuf Qaradawi ni orang panggil dia sebagai mujtahid, mujaddid. Malahan ada ulama kata dia ni macam orang yang boleh mengeluarkan fatwa layak untuk buat ijtihad satu perkara. Dan banyaklah ijtihad Dr. Qaradawi ni menyelesaikan masalah. Dipuji oleh ulama-ulama daripada India sendiri berkenaan dengan Dr. Qaradawi yang begitu hebat apabila dia menyelesaikan satu masalah ummah. Masalah ummah dapat diselesaikan. Kalau tuan-tuan baca buku-buku Dr. Qaradawi ni, di antara kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada dia, iaitu nampak Islam ini mudah, senang. Tidak nampak Islam itu susah. Kadang-kadang setengah pihak dia begitu allergic bila sebut nama Dr. Qaradawi ni. Sama ada di sebelah yang memang betul-betul orang panggil sunnah pun ada, ataupun orang yang di pihak yang tidak suka pada sunnah, ataupun dia kira dia buat tu dia kira sunnah sedangkan benda tu bukan sunnah. Ada beberapa perkara manusia ni biasalah ada tersilap. Tetapi kesilapan dia itu tidak menjadi dosa pada dia. Tidak menjadi dosa pada dia. Perbezaan pendapat Dr. Yusuf Qaradawi dalam bab-bab tertentu dengan orang lain itu benda biasa. Benda biasa. Cuma kita kena meraihkan dia. Tu saja. Ada ulama yang mengatakan, contoh saya sebut, Dr. Yusuf Qaradawi dia hurai berkenaan dengan hadis muzik. Dia tulis satu kitab muzik ni.
Dan kalau kita baca keseluruhan pendapat dia, dia kira yang melalaikan, yang terbabit dengan seruling dan sebagainya, yang betul-betul ada dalam ketetapan hadis Nabi, telah dia anggap sebagai haram. Ada ulama yang menolak tu. Bak bergambar pun begitu. Ada ulama yang menolak untuk ambil gambar. Oleh kerana zaman sekarang ni zaman memerlukan kepada gambar ni. Video-video semua ni. Ada yang tak boleh. Dan sampai sekarang ada setengah ulama di Ubendi tidak menghalalkan benda ni, haram. Sampai sekarang. Bukan ambil gambar tu, video ni. Jadi kalau video ni haram, macam mana dakwah nak berkembang? Sebab zaman sekarang dakwah berkembang dengan media massa, media sosial. Yang lebih hebat lagi, orang yang mari dengar kuliah ni, kita kata tak sampai 100 orang. Tapi yang tengok live ni beratus orang. Yang tengok live 100 orang lebih. Tengok live ni ramai daripada hak mari lagi. Maka kecanggihan teknologi tu digunakan. Banyak Dr. Sukhdawi menyelesaikan masalah-masalah begini. Baik. Dapat muzik itu juga, kalau muzik yang melarakan dia kata. Tapi bagi saya daripada dengar muzik ni, baik dengan Quran lah. Walaupun jarang-jarang dengar lah, nak hilang mengantuk. Nak bawa kereta kata orang. Tapi banyak sangat dengar jadi hati jadi gelap. Ada setengah yang setengah manusia ni dengar muzik hari-hari, Quran tak pun dengar. Menyanyi hari-hari, Quran tak pun baca. Tu jadi masalah. Nak tidur pun letak earphone di telinga ni. Tidur dengan lagu. Tidur dengan lagu cinta, tidur dengan lagu macam-macam. Lepas tu mimpi. Dalam mimpi tu tunang mari, perempuan cantik. Sedangkan tidur ni diajar oleh Nabi SAW. Adab ketika mana kita nak tidur, apa yang perlu kita baca. Semua itu adalah benda yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita. Oleh kerana Nabi mengajar kita semua perkara itu, maka kita ikut Nabi cara nak tidur. Kerana tidur ni kita nak serah diri kita pada Allah. Mati. Kita takut masa kita tidur ni roh kita tidak diberi lagi. Nyawa tu ada. Tapi diambil oleh Allah Ta'ala. Roh tak masuk balik dalam tu. Roh tak masuk balik. Nyawa terpaksa keluar daripada badan. Bagaimana kematian kita pada ketika itu apabila kita mati dalam keadaan mendengar lagu-lagu gini. Imam Al-Ghazali rahmatullah alaihi sebut bahawa orang mati itu mengikut keadaan hidup dia itu. Orang mati itu dia mati mengikut keadaan hidup dia macam mana. Dia bawa cerita kan dalam kitab dia berkenaan dengan orang mati. Ada yang duduk di pasar, mati dengan cara pasar dia itulah. Orang ajar dia la ilaha illallah, orang ajak dia la ilaha illallah, dia duduk bilang duit. Kupang, 2 kupang, RM10, RM20 duduk bilang. Orang ajar dia mengucap. Itu gambaran-gambaran yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali yang boleh kita ambil daripada dia. Baik. Itu hadis yang ke-50. Hadis yang ke-51. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqu mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warathahu aw masjidan banahu aw baitan libnis sabili banahu aw nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi. Hadis ini marfu'. Sanad dia haddatsana Muhammad bin Yahya wa qala haddatsana Muhammad bin Wahb wa qala bin Wahb qala bin Atiyah
haddatsana Al-Walid bin Muslim wa haddatsana Marzuq bin Abi Hudzail wa haddatsani Az-Zuhri wa haddatsani Abu Abdullah Al-A'azz an Abi Hurairah. Itu dia punya jalur sanad dia. Baik. Kitab kita baca Mishkat Masabih ni, dia tak mari sanad dia. Tidak ada sanad dia. Dia tulis hadis. Dan kadang-kadang hadis itu ada sanad yang tercela, ada perawi yang tercela yang terpaksa kita sebut. Baik. Daripada Abu Hurairah katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara amalan dan kebaikan orang mukmin yang menyusulinya setelah kematiannya ialah ilmu yang diajarkan dan disebarkan, anak yang saleh yang ditinggalkan, mushaf yang diwariskan, atau masjid yang dibina, atau rumah itu Ibnu Sabil yang ia bina, dan sungai yang dialirkan atau sedekah yang dikeluarkan daripada hartanya ketika dia sihat dan hidup. Segala yang diusahakan olehnya itu akan diikuti selepas kematiannya. Pengarang telah pun mengemukakan hadis ini yang semakna dengan hadis riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah pada fasal yang pertama dulu. Idza mata mastal insan intaqata amalahu, kita baca dulu. Semisal dengannya, tapi ada penambahan sedikitlah. Yang ini kesimpulan daripada hadis ini adalah segala amal yang mendatangkan manfaat kepada seorang lepas daripada kematian, amalan-amalan itu diusahakan ketika mana masih hidup, bukan ketika mana dia telah mati. Telah mati nak buat amal macam mana? Lalu ada orang yang tolong buat ke dia. Itu ada ulama khilaf. Ada kata sampai, ada kata tak sampai. Sedekah, wakaf, Quran dan sebagainya, bacaan Quran dan sebagainya untuk orang mati ni, ulama khilaf. Di antara sampai dengan tak sampai. Ada yang kata sampai, ada yang kata tak sampai. Lalu amalan yang pasti sampai mengiringi ketika mana kita keluar, kita masuk dalam kubur mati ni adalah amal-amal yang kita buat atas muka dunia masa kita hidup. Bentuk amalan yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah mendatangkan manfaat yang berterusan kepada generasi selepas daripadanya, yang biasa saya sebut, dia mati tetapi amalan itu tidak mati bersama dengan dia. Kita duk baca Quran, baca zikir semua ni, amalan kita ni, amalan yang kita buat ni, zikir, Quran apa ni, amalan itu akan terhenti bila kita mati. Terhenti. Tetapi ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain, apatah lagi ilmu agama yang menyelamatkan dia daripada kemurkaan Allah di akhirat, lagi-lagilah Allah Ta'ala beri kelebihan pada orang tu. Dan termasuk ilmu-ilmu lain yang memudahkan orang untuk urusan hidup atas muka dunia. Dia bagi tahu dengan ikhlas, nescaya dia dapat pahala. Walaupun dia telah mati, kerana ilmu yang baik itu masih lagi dia ajarkan. Baik. Namun begitu, sesuatu amalan itu manfaat kepada masyarakat selepas mungkin berbeza mengikut kesesuaian zaman dia. Mengeluarkan sedekah pada ketika muda dan sihat, masa mengikut kebiasaannya hidup masih lagi panjang, merupakan sedekah yang paling baik. Apatah lagi ketika mana seorang itu sangat memerlukan harta tersebut, terdapat masih keperluan yang masih banyak pada ketika itu, tetapi dia sedekah saat dia memerlukan. Rasulullah SAW bersabda riwayat lain daripada Abu Hurairah, katanya seorang telah datang kepada Nabi SAW bertanya, wahai Rasulullah, apakah sedekah yang paling besar ganjaran dia? Maka baginda SAW menjawab, sedekah, engkau memberikan sedekah ketika engkau masih sihat, kedekut, bimbangkan kefakiran dan bercita-cita untuk menjadi kaya. Janganlah engkau menangguh-nangguh sehingga nyawamu telah sampai ke halkum, lalu engkau berkata, harta ini diberikan kepada si fulan bin si fulan. Dengan banyak ini ketahuilah, sememangnya milik si fulan itu milik
orang tersebut. Bermakna apa yang kita nak sedekah ni masa kita sihat. Jangan tunggu kaya baru sedekah, tidak, belum kaya. Kerana sedekah tu sendiri adalah kekayaan akhirat. Dan sedekah yang paling baik ketika mana kita perlukan dia. Tengok beberapa benda yang Nabi sebutlah hadis ini. Yang pertama ilmu, anak soleh, mushaf yang diwariskan. Itu Quran. Oleh kerana itu saya pernah pesan tuan-tuan, beli Quran, tulis nama kita, baca Quran, tanda sikit tepi Quran tu, mana-mana yang mana-mana kita baca tanda sikit, supaya menjadi waris. Quran itu diwarisi oleh anak cucu kita. Yang dok tengok Tok Wan ni selalu baca Quran. Anak yang tengok ayah selalu baca Quran, guna Quran ni lah, Quran lain tak guna Quran ni. Lalu dia ambil Quran tu dia baca. Kerana dia tengok ayah dia membaca Quran. Ni juga pahala yang berterusan. Pahala yang berterusan. Selain daripada itu, apa lagi disebut di sini? Iaitu membina masjid. Bina masjid. Dan macam mana kalau orang bina masjid tiba-tiba kena roboh? Ni di antara benda hak Dr. Qaradawi sebut. Adakah pahala itu tidak sampai? Pahala ditilik oleh Allah berdasar kepada niat. Masa dia bagi sedekah tu, niat dia nak berkekalan dah. Boleh faham ni? Masa dia bagi sedekah tu, masa dia bagi satu sedekah untuk buat masjid tu, niat dalam hati dia mesti nak masjid tu berkekalan. Maka pahala itu dikira berdasar pada niat itu. Bukan makna bila roboh masjid itu nak buat masjid baru kerana keperluan. Kerana orang ramai, contoh, perlu pada masjid baru, perlu pada yang baru, maka diroboh masjid yang lama. Ada orang kata tak boleh pahala lah gini-gini. Tidak, dikira melalui niat. Orang yang buat masjid dulu tu memang dia niat nak berkekalan, niat dia tu. Jadi dia pun tak tahu akan diroboh masjid ni dengan sebab nak buat yang baru. Ini benda yang disebut Dr. Qaradawi yang menyelesaikan masalah umat. Maka pahala itu sampai pada dia. Walaupun masjid itu yang duit dia itu tidak ada dah di situ, tetapi dikira melalui niat dia itu. Kerana Allah Ta'ala sebut sendiri, Nabi sebut sendiri, innamal a'mal binniyat. Setiap perbuatan itu dengan niat. Jadi apabila orang nak buat masjid ni, kita derma lah. Berlaku di setengah tempat, tanah ayah dia wakaf untuk masjid. Wakaf muluk dia panggil tak? Boleh kanak tanah tu nilaian komersial yang tinggi. Dalam bandar mungkin dia jual tu harga 1 juta, dia sanggup jual. Sanggup dia jual. Sedangkan ayah dia telah wakaf, ayah dia tak ada masalah lah, ayah dia tu. Ayah tak ada masalah lah, ayah dia boleh pahala dah. Sebab kira melalui niat dia tadi, kira pahala dah. Cuma anak dia tu yang mendapat dosa yang besar, kerana telah pun merampas kembali benda yang telah diwakafkan. Apatah lagi roboh masjid itu, mengatakan tanah dia, dan minta pihak masjid kalau duduk juga kena bayar kepada dia. Ini berlaku semua ni. Ayat anak begini, anak-anak yang tidak ingat kepada besarnya pahala yang Allah Ta'ala bagi kepada ibu bapa dia, dengan sebab orang ramai guna masjid itu, dengan sebab orang duduk semayang di situ, dia tak nampak pahala. Orang zaman sekarang tak nampak mana pahala ni. Nampak duit je. Ada duit segala benda jadi, dia kata. Nah, cash of king, dia kata. Duit ni raja. Atas muka dunia ni boleh lah jadi raja, tapi akhirat duit ni tak ada apa dah. Tidak di-change dengan pahala, tidak ditukar dengan pahala. Dawaknya muflis, semuflisnya akhirat. Rugi, serugi-rugi. Dan juga membina rumah Ibnu Sabil, iaitu rumah anak yatim, untuk orang mengaji dan sebagainya, untuk musafir. Kita ada rumah, kita buat homestay. Tapi homestay kita tu harga murah.
Bukan niat nak berniaga pun. Homestay kita sekadar kita ambil pengurusan. Contoh elektrik kena bayar, ambil hak elektrik. Berapa sebulan-sebulan? Kalau kita fikir tengok berapa sebulan biasa elektrik lah, RM50 ke? Lepas tu apa lagi? Bil air contoh. Adalah RM20, RM70. Lepas tu nak upah orang kemas lagi. Adalah lebih kurang habis RM120. Rumah orang lain harga RM220. Tapi rumah kita harga RM120 sahaja. Kemas dan cantik. Kenapa? Kerana kita fikir bahawa mengadakan tempat tinggal untuk orang bermusafir itu adalah salah satu daripada pahala. Salah satu daripada pahala. Maka dia dapat pahala. Dapat pahala. Rumah dia duduk begitu, biar begitu je. Orang kita sekarang ni buat homestay, yalah baguslah. Kalau boleh berkira harga tu, kira harga. Nak berniaga lah, tak ada masalah. Tapi jangan ingat berniaga saja. Kerana orang yang memberi tempat tinggal pada orang yang musafir ni memang dapat pahala. Besar pahala dia. Besar pahala dia. Kalau dia minta kurang sikit, kita kata tak boleh ke nak kurang sikit. Harga berapa? 200.5. Saya nak bayar 200 ke? Oh bagilah 200. Dan 200 upah orang bersih berapa sangat, elektrik berapa sangat. Ada lagi untung kita tu. Dia minta kita pun niat dia, tak apalah. Dalam hati kita kata tak apalah, bagilah dia 200 pun. Sebab apa? Sebab ingat pahala memberi tempat tinggal pada orang musafir. Dan juga membina saliran ataupun perigi telaga. Zaman dulu memang penting lah. Penting. Kalau di Syria, di Yaman pun ada. Dia ada satu mesin air besar, dia letak tepi-tepi jalan untuk minum air. Mesin air besar tu, yang aluminium tu. Biasa tengok tak? Yang besar. So meja ni lebih kurang. Dalam tu ada air sejuk, ada air panas, ada suam. 3. Letak tepi tu. Dia tulis, ini wakaf. Dia kata. Ini wakaf. Pakat minum tu. Pakat ambil air. Air daripada air pipe ni, dia salur. Dan memang dia selalu bersih lah penapis air dalam. Juga dapat pahala. Dapat pahala. Tentuan nak mari masjid. Nak sedia mesin air di masjid untuk keperluan orang. Dapat pahala tu. Sekarang ni macam-macam mesin air. Kan jenis apa? Kowe. Nah, macam-macam bayar bulan-bulan. Kita bayar untuk kegunaan orang. Oi, dapat pahala. Dan duit banyak simpan buat apa? Tak bawa mati pun. Nak simpan duit banyak-banyak nak pergi ke mana? Nak pergi ke mana? Kita mati, waris kita dapat. Duit yang kita simpan itu tidak menjadi manfaat kepada kita. Tapi kalau kita buat benda-benda begini, mati kita jadi manfaat besar. Apatah lagi negara yang tidak ada air yang bersih. Gali telaga, contoh orang gali telaga di Kemboja tak? Satu telaga tu 1,000 lebih. Ada yang RM800 pun ada. Jadi telaga di sana. Dan tempat-tempat yang memerlukan air. Nak upah gali telaga ni berapa? 600 juga. Yang kampung tu kalau gali telaga tu selamat. Kalau gali je telaga tu, orang kampung tu dapat air bersih. Maka ini adalah salah satu daripada tuntutan agama, yang mana kalau mati benda ni semua tidak mati, pahala ni tidak mati bersama dengan orang tu. Baik. Hadis yang ke-52. Hadis yang ke-52, an Aisyah annahu qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Allah azza wa jalla awha ilayya annahu man salaka maslakan fi talab al-ilm sahhaltu lahu tariqal jannah wa man karimatihi
athabtuhu alaihima al-jannata wa qasdun fi ilmin khairun min fadli fi ibadatin wa milakud din al-wara'u. Baik. Hadis ini hadis kursi. Hadis ini adalah hadis kursi. Daripada Aisyah katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Daripada Aisyah, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewahyukan kepadaku bahawa siapa yang melintasi satu jalan untuk menuntut ilmu, aku mudahkan untuknya jalan ke syurga. Siapa yang aku ambil dua matanya, aku akan membalas keduanya dengan syurga. Kelebihan dalam ilmu lebih baik daripada kelebihan dalam ibadah, dan paksi agama adalah wara'. Baik, syarah hadis ini, kelebihan melintasi jalan untuk menuntut ilmu dan kelebihan ilmu mengatasi ibadah telah pun kita sebut pada hadis yang ketujuh pada fasal yang pertama dulu. Kelebihan orang berilmu berbanding ahli ibadah. Kelebihan seterusnya adalah seorang yang diambil penglihatannya lalu dia bersabar, maka Allah menggantikan kehilangan kedua matanya dan kesabarannya di syurga. Namun begitu, segala perkara yang mendatangkan kebaikan dan kejayaan kepada seorang bila ia berpaksikan kepada ketakwaan, dan dalam masa yang sama dia menjauhi perkara diharamkan dan syubhah. Perkara haram dan syubhah mesti dijauhkan, merangkumi segala perkara, terutamanya persoalan dalam masalah akidah. Kerana itu Nabi SAW menerangkan hadis, Nabi sebut paksi agama adalah wara'. Wara' ni dengan kata menjauhkan diri daripada benda-benda yang syubhah. Di antara halal dan haram, di tengah-tengah itu ada syubhah. Sebaik-baik mukmin yang menjauhi perkara daripada benda terkena benda-benda yang syubhah. Ini adalah kelebihan orang yang berjalan untuk mendapat satu ilmu. Alangkah rahmatnya pada hari ini Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita jalan yang mudah untuk mendapatkan ilmu. Dengan apa yang berlaku pada hari ini, kecanggihan teknologi yang berlakunya, dengan apa sahaja yang dibuat, satu-satu hadis itu kita dapat sahih dengan cepat. Akses ada satu dalam internet ni ada satu dia panggil satu software untuk mensahihkan hadis tersebut. Ada satu nak sahih hadis, kita type dia hadis, dia keluar sahih ke tak sahih. Kalau saya sebut gini, orang kata Ustaz Google pula. Nah, kata Ustaz Google. Ni bukan masalah Google tak Google ni. Ni masalah kecanggihan yang ada pada hari ini. Zaman dulu, bukan nak kata zaman hari ini lebih baik pada zaman dulu. Orang hari ini lebih alim daripada orang dulu, tidak ni. Orang dulu mempunyai kelebihan nak dapat satu hadis tu terpaksa berjalan lama. Terpaksa berjalan, musafirnya lama. Bila musafir lama untuk dapatkan hadis, tanya kawan ni pula jawab. Dia kata saya tak ambil daripada Nabi sendiri, saya ambil daripada sahabat seorang lagi. Duduk di mana? Duduk di sini. Jalan lagi sebulan. Maka Allah Ta'ala beri kelebihan ke dia, betul. Kalau kita tak nampak hadis ni, Allah Ta'ala bagi syurga munasabah. Kerana kesungguhan dia. Zaman sekarang, apa kecanggihan yang ada depan mata kita, kita guna untuk kita tengok satu-satu hadis itu. Dan zaman lah ni, zaman yang bukan sahaja menerima apa sahaja benda yang guru sebut,
tetapi zaman menilai apa yang disampaikan oleh guru. Kalau sejam dia berceramah, sejam dia bercakap, tak ada dalil pun, cakap macam ting kosong, lempung bunyi tak. Tak payah mengaji ni orang gini. Kerana agama ni berdalil. Agama ni ada dalil dia. Agama ni kena sebut sandaran dia. Ini jelas. Mana-mana pun, zaman bila pun, beginilah kedudukan agama itu sendiri. Maka, kalau kita fikir sekali, memang betul Allah Ta'ala beri syurga pada kawan ni. Dan Allah Ta'ala beri kemudahan untuk jalan ke syurga bagi orang yang menuntut ilmu kerana pengorbanan dia untuk dapat ilmu itu. Kita hari ni korban sedikit masa sahaja. Guru mari mengajar, ustaz mari mengajar. Kita hanya start motor, tak berapa kilometer, parking motor, mari masjid, ambil ilmu. Tu pun tak mari. Saya rasa kalau sahabat ni, dia ada juga macam kita ada pada hari ni, saya rasa canggih lagi ilmu ni. Betul tak? Oh, canggih lagi, akan berkembang lagi ilmu. Dah sahabat begitu susah, tabi'in begitu susah cari hadis pun, ilmu dapat berkembang macam kita ada pada hari ini. Orang nak buat PhD, contoh buat master, nak rujukan, tak payah bawa kitab banyak-banyak, satu almari, rumah kitab, dua almari, tiga almari, bolehlah dia beli. Sebagai nak buat beri mengajar, nak rujuk. Tapi hanya ada satu software, besar-besar ni je, hadis dia. Berapa tera, 6 tera ke berapa. Dalam tu, semua kitab. Ada je kitab baru keluar, boleh pergi dekat dia punya tempat dia tu, boleh update apa yang baru dalam tu. Tekan je keluar. Apa yang kita nak keluar. Hadis pasal apa? Bab ilmu penuh-penuh Ibnu Majah, penuh. Tekan je keluar. Sebab tu orang tulis buku sekarang cepat. Orang tulis buku zaman sekarang cepat. Sebab apa cepat? Sebab akses maklumat tu cepat. Imam Bukhari nak tulis Sahih Bukhari dia, ya Allah, dia pergi mengaji lama mana, ambil satu hadis catat. Lalu pengorbanan dia untuk dapat ilmu, sehingga kita, Allah Ta'ala beri kemudahan pada hari ini berdasar kepada pengorbanan dia. Dan ilmu yang berdiri pada hari ini adalah ilmu yang hasil daripada pengorbanan pada sahabat dan tabi'in. Tuan-tuan kira lah banyak mana pahala dia. Banyak mana pahala dia. Tadi saya baca sanad hadis lah. Kawan ni ambil pada kawan ni, kawan ni ambil pada kawan ni. Siapa pada dia? Kita baca hadis ni. Kita baca malam ni. Di mana? Di Perlis. Di Arau. Masjid Gial. Arau. Dan ramai mana lagi yang mengaji Mishkat Masabih. Mishkat Masabih ni benda yang dikhatam tiap-tiap tahun sebelum ngaji Bukhari. Khatam tiap-tiap tahun Mishkat Masabih. Tiap-tiap tahun. Ada yang khatam sekali, ada kata 2 kali sebelum masuk pada Bukhari. Tu yang orang duk mengaji hadis tu. Semua duk mengaji Mishkat Masabih. Tuan-tuan kira lah banyak mana pahala Tuhan bagi pada dia. Walaupun dia telah meninggal lama, tetapi ilmu dia ada. Meninggalkan ilmu, mewariskan ilmu adalah manfaat yang besar. Nak banding mewariskan harta. Kerana waris harta, kita betul lah mengurus harta dengan baik. Sebab apa? Sebab kita orang mengaji, kita urus harta dengan baik. Tak ada unsur syubhah dan sebagainya. Tapi anak kita belum tentu nak menguruskan harta dengan baik. Betapa banyak orang yang laku meniaga zaman dia, tapi perniagaan itu bila dapat kepada anak dia, tak laku, runtuh. Tapi ilmu yang dia ajar kepada seseorang, dia makin berkembang. Ayah dia ajar ilmu kepada anak dia, ajar sehingga berkembang ilmu tersebut. Apatah lagi ilmu Quran. Allahu Akbar. Orang yang boleh ajar anak dia Quran, saya boleh bagi tabik pada orang tu.
Betul. Kawan saya mengaji bahagia Quran. Sama. Saya sendiri pun tak boleh nak ajar anak Quran. Betul. Ajar sekadar dengar baca Quran begitulah. Tapi nak ajar sebagaimana orang yang ajar kita tu, tak boleh. Kawan saya guru Quran, anak dia sesudah sembahyang isyak minum air dengan saya, kata, dia kata anak-anak gila ni. Awak kata awak nak pergi mana? Dia kata pergi ambil anak tu syah ke? Atau ngaji Quran lah. Atau ngaji Quran, dia tu guru Quran besar dah. Tu guru Quran, sanak Quran tu 2-3 sanak. Hantar anak ngaji Quran. Dia kata sama macam aku gitu juga. Anak pun sama juga kata anak hantar ngaji Quran. Hantar ngaji Quran. Ada yang boleh mengaji dengan mama dia tu, ada lah. 2 orang tu boleh mengaji. Seorang tu tak boleh. Main banyak. Ngaji 2 ayat pergi main. Ngaji 2 ayat pergi main. Nak marah, memang guru Quran ni makin baikkan, makin cengai dia, makin boleh dapat ilmu. Betul. Dan Tuhan, mengaji dulu. Belum ada mengaji tu kena perderah dulu. Perderah. Tok guru tengok kita main belakang, dia lempar reha ni. Dekat kena kepala. Pom, lempar. Senyap sekejap. Memang dapat sungguh. Baca Quran. Tak betul satu tu kata mu tak tengok, biji mata mu tengok. Rotan itu dekat dengan biji mata kita. Dia rotan poho tak so kira zaman sekarang nak rotan-rotan begini sampai kepala poli. Ibu bapa zaman sekarang tu anak-anak jadi kurang hajar semua tu. Anak-anak tak dapat ilmu tu sebab ni. Sebab rotan sikit mak ayah bagi report polis. Rotan sikit mak ayah report polis. Oi, teruk zaman sekarang. Teruk. Tuan kita ni, ustaz saya ni, Abu Nailah ni, Ustaz Nasir. Zaman saya duduk kat Maulana Asri dulu, Ustaz Nasir ni, dia kejut orang dengan slipper tau. Slipper dia tu. Mula-mula dia mari, dia buang slipper dia. Dia masuk dalam asrama. Dia kata pintu, kom, bangun, dia kata. Pukul 5:30 ni bangun. Adalah seorang 2, termasuklah aku. Yang payah sikit nak bangun. Payah sikit, kelas tak ponteng, tapi payah nak bangun sikit lah. Dah ada lebih 3 orang lagi. Dia bangun tu, dekat pintu tu, yang tahu dia macam mana, bangun. Yang lena lama sikit, dia pergi selamba, yang ambil slipper tu, pukul belakang slipper dia tu. Tuan-tuan, pukul, bangun, meloncat macam kera tu seorang. Meloncat kotor-kotor, ambil apa semua, ada hot lauh kain pun ada. Macam-macam, suka sama mengaji dulu. Ni tuan kita ni. Ni ustaz saya lah. Allahu Akbar. Tu nak bagi tahu bahawa dapat ilmu sungguh. Ilmu dapat. Memang dapat ilmu. Kerana kita kena istiqamah dengan ilmu. Kita lagi ambil sanak Quran. Satu hal juga. Pergi baca. Baca Fatihah saja. Baca. Esok Fatihah pula. Lusa Fatihah pula. Sampai mari dalam fikiran kita, apa Syekh? Fatihah dekat sebulan nak baca Fatihah. Ya kita rasa bacaan kita betul lah. Mak masa saya sekolah dulu pernah jadi johan musabaqah tilawah Quran. Pernah jadi johan peringkat negeri bahagian sekolah. Kalau kita rasa betul, markah pula 93. Saya jadi imam tarawih ni, saya umur saya 13 tahun masa tu. 13-14 tahun. Jadi imam tarawih. Tak berhenti sampai sekarang. Puasa je ada imam tarawih. Kita pergi luar negara, betul bacaan dengan syekh. Oh, ni tak betul, situ tak betul, sini tak betul. Boring aku. Ya kita mengaji dengan kawan ni, sini ni, betul lah tu.
Rupanya itulah ilmu. Perlu kepada pengorbanan dan kesabaran nak dapat ilmu. Nescaya Allah Ta'ala bagi. Memang Tuhan akan bagi. Kalau tidak ada sabar, tidak ada teguh istiqamah dapat ilmu ni, Allah Ta'ala tak bagi pada kita. Kerana Allah Ta'ala nilai kesungguhan kita tu sendiri. Sebab tu saya kata zaman sekarang ni orang nak buat buku mudah sangat. Nak buat ulasan satu buku tu. Kerana zaman sekarang type je keluar. Ambil letak susun. Sesuai dengan zaman kita. Mudah begitu pun ramai juga hak malah baca. Banyak buku ulama buat pun ramai juga yang malah baca. Dr. Basit buat berapa buah buku. Froh Basri lagi banyak buku. Lagi banyak. Tulis buku je. Tapi berapa ramai orang yang membaca? Ada. Malah baca sikit lena, baca sikit lena tidur. Tu jadi masalah orang kita. Tuan-tuan kena ambil masa paling kurang membaca ni 1 jam sehari. Paling kurang 1 jam. Tuan-tuan letak telefon di tepi, silentkan dia, ataupun tutup terus pun tak apa. Letak di tepi, buka buku, baca 1 jam sehari. Beli buku-buku yang disyarah oleh ulama-ulama kita tu. Beli buku baca. Kerana membaca ni minda tentu akan berkembang. Bila berkembang, apa je orang akan bagi tahu akan syarah, tuan kata, ni aku pernah dengar ni. Tapi syarah dia lain daripada dalam buku tu. Syarah dalam buku 1 dapat, syarah dia 1. Baca, jangan malas. Adakah perpustakaan mini di rumah tu kecil je untuk anak-anak baca? Kena buat gitu. Bau rajin. Budak-budak zaman sekarang ni, wah, menangis. Bagi. Main tengok. Menangis bagi telefon. Tuan-tuan, budak zaman sekarang, betul. Jahanam sekali TV di rumah. Oh, jahanam. Ada TV di rumah ni memang anak-anak tak dengar cakap. Batu saya minta rumah saya macam Taliban, TV tak ada. Minta maaf, tak ada TV rumah kita. Kalau anak-anak tengok TV balik rumah Tok Wan, dia tengok TV tu, biasalah. Tapi dengan sendirinya, dia tak minat sangat ke TV. Telefon ada masa. Nak bagi anak telefon ni kena ada masa. Ada janji dengan dia. Kalau baca Quran, boleh telefon. Kalau pergi sekolah, boleh telefon. Boleh ambil telefon ni tengok. Memang ada telefon untuk dia tengok kartun ke apa ke. Tapi ada masa. Telefon tu boleh kita ambil bila-bila masa. Boleh ambil bila-bila masa. Kalau TV, dia pula pergi sembunyi remote TV tu. Kita pula tak jumpa cari. Itu masalah yang besar. Kita kena jadi Taliban sikit dalam merintah rumah tangga ni. Bawah anak-anak okey. Kena jadi gitu. Dan kesan tu saya ambil daripada bukan nak kata kita terbaik, tapi kita pernah tengok orang yang terbaik mendidik keluarga dia. Sehingga 6 orang keluarga dia semua hafiz Quran. Semua hafiz Quran, lancar semua sekali Quran. Hebat. Ayah dia buat macam mana? Rumah yang pertama tak ada TV. Syarat yang pertama. Dan dia berjaya. Memang berjaya. Sehingga anak dia semua hafiz. Atau pilot tapi hafiz. Atau doktor tapi hafiz. Atau pensyarah tapi hafiz. Hak bahagian agama 6 orang tu, hak bahagian agama 3 orang je. Hak lain engineer. Ada cikgu geografi tapi hafiz Quran. Di mana tuan-tuan? Di mana? Di rumah dia sendiri mahat tahfiz. Dia tak masuk mahat tahfiz. Ayah dia korbankan duit sikit, panggil ustaz mengajar rumah. Mengajar rumah. Anak pergi sekolah, balik ada mengaji dengan ustaz tu. TV tidak ada. Berjaya sungguh Tuhan bagi pada dia. Kerana kesungguhan ibu bapa itu sendiri. Kita anak insek, ambil lagi main jauh. Kita duduk serabut dia ni, Dia tu diusir oleh syaitan. Anak kita ni, syaitan duk usir dia menangis. Dia tak tahu apa.
Dia nak. Bila nak, kita duk bagi je. Dah sekali, anak kita jadi otak handphone. Otak dia jadi handset. Tak mau bercakap dengan orang. Duk main game siang malam. Tak mau bergaul dengan orang. Balik rumah tok wan pun duk main game senyap sama seorang. Cakap dengan tok wan pun tak mahu. Apa? Sebab kita ajar dia. Ini bahaya je benda ni. Merosakkan minda kanak-kanak sebenarnya. Tengok untuk sekadar kartun tak apa. Memang dia minat begitu. Yang kedua saya tengok dia ni. Saya tengok dia tak ada permainan di rumah dia. Ini susah juga kita nak buat. Tak ada permainan. Macam budak lain ada permainan. Tapi saya tengok ada banyak buku di rumah dia. Buku mewarna, buku melukis. Walaupun buku tu buku komik, tapi ada buku. Ada buku. Dan setiap bulan dia kata ayah dia ni akan bawa pergi kedai buku. Pilih buku yang nak. Buku mana yang nak? Buku je. Mainan dia buku saja. Sehingga satu bilik tu, 2 almari bilik, buku saja. Ini sebenarnya benda yang perlu kita ambil. Dan saya tengok dia tu rasa kagum gitu. Allahu Akbar. Dah kawan dia, anak dia tu kawan kita. Ayah tak ada apa, pun kerja biasa-biasa je. Tapi kesungguhan dia untuk anak dia tu pandai Quran, reti Quran. Oleh kerana tu kalau kita guru Quran, tak boleh ajar anak kita Quran, kita kena pergi hantar anak kita tempat lain. Biar dia reti Quran. InsyaAllah, mudah-mudahan Tuhan beri kelapangan kepada kita. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung pada bulan seterusnya. Hadis yang ke-23. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.